Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Untuk tajuk hari ini, kita akan belajar tentang reka bentuk elektronik. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk elektronik? Reka bentuk elektronik adalah susunan dan penyambungan komponen elektronik dalam satu litar. Ianya bagi satu tujuan, iaitu memenuhi kehendak pelanggan. Dalam reka bentuk elektronik, kita terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah mikro pengawal. Yang kedua adalah mikro pemproses. Adalah peranti kawalan dalam satu chip. Dalam satu chip tersebut mengandungi input-output, pemproses atau CPU, RAM, ROM. Fungsinya adalah untuk mengawal peranti elektronik. Ianya melakukan kawalan mudah berdasarkan pengaturcaraan yang dimuatkan ke dalamnya. Contoh alatan yang menggunakan mikro pengawal adalah pintu pagar automatik, power window. Apabila kita tekan switch on atau tekan switch off, alat elektrik tersebut akan bergerak mengikut kawalan yang kita kehendakkan. Berdasarkan gambar rajah ini, kita ada CPU, RAM, input atau output dan ROM dalam satu peranti pengawal. Mikro pemproses adalah sejenis peranti pemproses mikro dalam satu chip. Ianya digunakan bersama sokongan chip-chip yang lain, seperti mana juga microcontroller atau mikro pengawal. Dalam mikro pemproses, kita ada input atau output, kita ada RAM dan ROM. Kebiasaannya digunakan untuk aplikasi atau kawalan yang lebih besar. Contohnya adalah penggunaan dalam komputer riba. Okey, berikut adalah gambar rajah blok bagi mikro pemproses. Okey, seperti yang kita lihat di sini, dalam mikro pemproses kita ada chip-chip yang lain, kita ada RAM, kita ada input atau output, kita ada ROM. Okey, chip-chip tersebut akan disambungkan kepada mikro pemproses melalui sistem bus. Apakah perbezaan antara mikro pengawal dan mikro pemproses? Mikro pengawal, kita dapat simpulkan di sini bahawa mikro pengawal adalah peranti kawalan dalam satu chip yang mana ia mengawal peranti elektronik. Mikro pengawal melakukan kawalan mudah berdasarkan pengaturcaraannya yang dimuatkan ke dalamnya. Manakala mikro pemproses adalah peranti pemproses mikro dalam satu chip. Yang kedua, kebiasaannya ia digunakan untuk aplikasi atau kawalan yang besar. Okey, bahagian asas dalam mikro pengawal. Kita ada 3 bahagian asas. Kita ada input, proses dan output. Okey, untuk input, fungsi dia adalah untuk terima dan hantar isyarat kepada mikro pengawal. Contoh peranti input adalah switch tekan tutup. Bahagian pemproses. Pemproses fungsi dia adalah untuk memproses isyarat daripada input dan memberi arahan kepada output. Arahan yang diberi di dalam bentuk isyarat. Manakala bahagian output pula fungsi dia adalah untuk melaksanakan arahan berdasarkan isyarat yang dihantar oleh mikro pengawal. Contoh peranti output adalah LED. Okey, kita pergi satu-satu untuk peranti input. Peranti input adalah bahagian yang menerima dan menghantar isyarat kepada mikro pengawal. Input terbahagi kepada dua, iaitu input
digital input dan analog input. Contoh yang kita ada kat sini adalah motion sensor ataupun peria gerakan. Peria gerakan ni adalah sejenis digital input. Okey, kenapa kita katakan motion sensor ni adalah digital input? Ianya kerananya motion sensor tersebut akan menghasilkan isyarat secara digital. Manakala output yang kedua adalah LDR. LDR akan menghasilkan isyarat dalam bentuk analog. Sebab itu dia dikenali sebagai input analog. Peranti input digital. Okey, contoh peranti input digital adalah switch tekan tutup dan switch tekan buka. Switch tekan tutup, apabila switch ini ditekan, litar akan tertutup dan arus akan mengalir. Contohnya horn motor, horn kereta, loceng dan lain-lain lagi. Manakala switch tekan buka, apabila switch ini ditekan, litar akan terbuka dan arus akan terputus. Contohnya lampu di dalam peti ais. Apabila kita buka pintu peti ais, lampu akan menyala. Apabila kita tutup pintu peti ais, lampu akan tertutup. Okay, di sini saya tunjukkan perbezaan antara switch tekan buka atau dikenali sebagai no push button dan switch tekan tutup atau dikenali sebagai NC push button. No push button atau switch tekan buka, apabila kita tengok pada gambar rajah litar skematik di sini, litar tersebut tidak bersambung. Okey. Ini keadaan sebelum kita tekan switch. Apabila kita dah tekan switch, keadaan switch tersebut akan menyambungkan litar tersebut. Okey. Bila litar tu dah bersambung, maka lampu di sini akan menyala. Berlainan pula ianya dengan switch tekan tutup atau NC push button. Dalam keadaan biasa, litar jika menggunakan switch tekan tutup, dianya tidak bersambung. Manakala apabila kita lepaskan switch tersebut dan litar ini akan bersambung dan akhirnya akan menyalakan lampu. Peranti input digital yang kedua adalah switch micro. Okey, switch micro ini adalah gabungan antara switch tekan tutup dan switch tekan buka. Switch micro mempunyai dua fungsi. Yang pertama bertindak sebagai switch tekan tutup apabila terminal COM dan or NOR digunakan. Yang kedua ianya bertindak sebagai switch tekan buka apabila terminal COM or NC digunakan. Okey, kat bawah ini kita boleh lihat ada tiga terminal yang ada. Okey, kita ada terminal COM, terminal NC dan terminal NOR. Okey, bila kita nak menggunakan switch micro ini, pastikan yang pertama kita patrikan pada terminal COM di hujung ni. And then yang kedua kita boleh pilih antara kita nak menggunakan sebagai switch tekan tutup ataupun switch tekan buka. Okey, kalau kita nak gunakan switch tekan buka, okey, kita patrikan pada terminal NC dekat sini. Yang kalau kita tengok kat sini dia ada tulis NC or COM kat sini. NC or NOR kat sini. Peranti input digital yang ketiga, kita ada penderia gerakan ataupun motion sensor. Motion sensor ini berfungsi untuk mengesan pergerakan haba yang dihasilkan oleh haiwan dan manusia. Apabila penderia ini mengesan pergerakan, isyarat akan dihantar ke mikro pengawal. Sebagai contoh, di mana kita menggunakan penderia gerakan ini? Okey, kita boleh lihat video ini.
Lighting in corridors and public spaces is very often left on for long periods of time, even when there is no one in the place. Presence or occupancy sensors in this area can considerably decrease the electricity consumption. By means of these detectors, lighting of corridors and rooms is automatically switched on or off, depending on the presence of people, avoiding unnecessary energy waste. Moreover, a newer type of detectors combines presence sensors with photosensors that dim the lighting according to the daylight availability, thus increasing the energy saving. Peranti input digital seterusnya adalah penderia air ataupun water sensor. Water sensor ini berfungsi untuk mengesan kehadiran air. Ianya memberi isyarat 1 jika terdapat air dan 0 jika tidak terdapat air. Contoh penggunaan biasanya digunakan pada wiper kereta automatik dan mesin basuh. Okey, di sini video ini menunjukkan bagaimana penderia air berfungsi. Okey, seperti yang kita lihat dekat sini, apabila air menyentuh pada permukaan cermin kereta, okey, secara automatik penderia air tersebut akan memberi arahan atau memberi input kepada mikro pengawal. Dan mikro pengawal memproses arahan tersebut dan menghantar kepada motor wiper tu, dan motor wiper tu akan menggerakkan wiper tersebut. Manakala bila tak ada air, jika tidak terdapat air, penderia air pun akan bagi arahan kepada mikro pengawal dan mikro pengawal tu akan memberi output kepada motor dan motor akan berhenti daripada bergerak. Seterusnya adalah peranti analog. Okey, tadi kita dah tengok macam mana peranti digital. Ini adalah peranti analog. Peranti analog contoh yang pertama adalah penderia jarak. Fungsi dia adalah untuk membaca atau mengesan ukuran jarak antara penderia dan halangan. Mengesan objek berdasarkan penerimaan pantulan cahaya inframerah yang dipancarkan. Peranti analog seterusnya, kita ada peranti peka cahaya ataupun LDR. LDR merupakan penderia cahaya, isyarat analog yang dihasilkan berdasarkan perubahan kecerahan cahaya yang diterima. Semakin cerah cahaya, semakin rendah rintangannya. Okey, contoh penggunaan perintang peka cahaya. Okey, kalau kita lihat lampu jalan. Okey, lampu jalan apabila cuaca mendung ataupun gelap, lampu jalan tu secara automatik akan menyala. Ini disebabkan kepada perubahan kecerahan yang diterima oleh LDR tersebut. Maksudnya apabila LDR menerima cahaya daripada matahari, lampu di sepanjang jalan akan terpadam. Peranti analog seterusnya adalah penderia suhu. Penderia suhu fungsinya adalah untuk mengesan suhu dalam julat tertentu. Suhu yang dikesan akan diubah dalam bentuk isyarat analog. Peranti ini akan menukarkan suhu dalam bentuk voltan. Untuk bahagian pemproses, tadi kita dah tengok bagaimana bahagian input. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian pemproses. Bahagian pemproses adalah bahagian yang menghantar isyarat yang diterima dan menghantarnya kepada output.
Okey, maksudnya dia terima isyarat daripada input and then dia proses. Selepas diproses, dihantarkan isyarat tersebut kepada output. Bahagian proses dilakukan oleh unit pemproses pusat ataupun CPU. Kemudian CPU akan menghasilkan isyarat kepada output. CPU melaksanakan atau cara yang disimpan oleh ROM. ROM fungsinya menyimpan atau cara dan data secara kekal dalam mikropengawal. RAM pula digunakan untuk menyimpan data secara sementara. Okey, maksud dia dekat sini, okey, ini mikropengawal kita. Input yang dihantarkan kepada bahagian input ni akan diproses, lepas diproses, kemudian akan dihantar kepada output dekat sini. Okey, peranti pemproses kita ada banyak dekat dunia ni. Kita ada peranti jenis Arduino Uno, kita ada peranti microbit, kita ada peranti Raspberry Pi. Okey, pelajar boleh merujuk jenis-jenis peranti yang ada dekat dunia ni menerusi laman web di bawah ini. Okey, seterusnya bahagian output. Okey, bahagian output adalah bahagian yang menerima isyarat daripada CPU dan menghantarnya kepada peranti output. Contoh peranti output yang kita biasa tengok adalah LED. Kita ada motor DC dan buzzer untuk mengeluarkan bunyi. Menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Lakaran reka bentuk litar elektronik adalah terjemahan daripada idea awal pereka. Okey. Fungsinya adalah untuk memudahkan idea difahami. Sebagai contoh, apabila pereka hendak mereka sesuatu, dia akan menterjemahkan dalam bentuk lakaran ataupun lukisan litar tersebut. Daripada lukisan itu, maka dia boleh memaklumkan kepada rakan dia untuk menerangkan idea yang dia nak reka tu. Okey, dalam lakaran elektronik kita ada dua jenis, iaitu jenis lakaran gambar rajah blok. Yang kedua adalah lakaran reka bentuk litar skematik. Okey, ini contoh lakaran gambar rajah blok. Okey, kita ada input, kita ada output, kita ada proses, and then bekalan kuasa. Gambar rajah blok adalah satu gambar rajah yang mewakili satu sistem yang dibina. Ini sistem. Menerangkan secara ringkas tentang sistem beroperasi. Urutan blok ditunjukkan oleh arah anak panah. Setiap blok mesti dilabel mengikut nama peranti yang akan digunakan. Okey, ini contohnya gambar rajah blok bagi sistem yang nak dibina. Bahagian input kita akan menggunakan penderia gerakan. Bahagian pemproses kita akan guna mikropengawal jenis Arduino Uno. Manakala bahagian output kita akan menggunakan jenis peranti output jenis LED. And then bekalan kuasa kita akan menggunakan bateri berkuasa 5 volt. Okey, contoh lakaran reka bentuk skematik. Okey, lakaran reka bentuk skematik biasanya akan menggunakan simbol. Ianya fungsinya adalah untuk menunjukkan aliran kendalian satu litar elektronik. Simbol komponen disambung menggunakan garisan lurus bagi membentuk litar lengkap. Okey, gambar rajah di sebelah menunjukkan satu contoh litar skematik. Okey, kat sini kita boleh tengok kita ada peranti pemproses. Kita ada microcontroller di sini. Okey, daripada sini output dia akan melalui pergi ke perintang, dari perintang pergi ke LED dan pergi ke ground. Ini contoh litar skematik.
Binaan papan litar elektronik mikropengawal. Binaan sebuah reka bentuk litar elektronik menggunakan beberapa komponen elektronik dengan mikropengawal dalam satu papan litar elektronik. Pengguna hanya perlu membina litar input dan output dengan menyambungkannya pada mikropengawal. So, ini mikropengawal. Okey, kita kena buat bahagian input. Bahagian input kita letakkan switch tutup. Switch tekan tutup. Dan switch tekan tutup akan disambungkan dengan perintang 10 kilo ohm. And then disambungkan ke ground. Daripada sini kita akan masukkan kepada mikropengawal. Dari mikropengawal kita output dia. Kita keluarkan melalui pin output. Okey, dia akan melalui perintang. Dari perintang akan pergi ke LED. Seterusnya pergi ke ground. Jadual senarai keperluan projek reka bentuk litar elektronik diod pemancar cahaya berkelip. Okey, setelah lakaran siap dibina, kita perlu sediakan sebuah jadual senarai keperluan komponen. Peranti dan bahan hendaklah disediakan sebelum penyambungan litar elektronik sebenar dibina. Okey, gambar rajah di sebelah menunjukkan contoh jadual senarai keperluan. Okey, kita ada kolom bahagian bilangan. Kita ada kolom bahagian komponen atau peranti atau bahan yang hendak digunakan. Kolom kuantiti dan fungsi dia. Okey, kita senaraikan komponen-komponen yang diperlukan dan kuantiti yang kita perlukan. Okey, contoh projek 1. Okey, yang ini saya nak awak tolong binakan gambar rajah blok, lakaran reka bentuk litar skematik dan satu jadual senarai keperluan. Okey, situasinya adalah seperti berikut. Aminah seorang pegawai keselamatan di kawasan sekolah. Setiap tengah malam beliau akan memastikan kawasan sekolah di bawah jagaannya akan sentiasa selamat daripada gangguan. Setiap kali meronda kawasan, beliau akan menghidupkan semua suis lampu di kawasan tersebut bagi menerangi laluan perjalanan beliau. Kesan daripada itu, beliau terpaksa berpatah balik bagi mematikan semula suis-suis tersebut. Ini mengakibatkan beliau sering kelihatan kerana terlalu banyak suis perlu dimatikan. Okey, berdasarkan daripada situasi di atas, cuba pelajar selesaikan masalah Aminah dengan membina gambar rajah blok dan lakaran reka bentuk litar skematik.